Tapi itulah cabaran yang perlu kita lalui hari ni. Bila kita nak buat kerja dakwah di media sosial, ada orang yang tak setuju, ada orang yang kata ustazah jijik, gila glamour, macam tu kan. Tapi contoh pada hari ni kan yang datang ni, kita tak undang, orang memang datang buat live. Jadi benda tu pun tersebar. Okey, jangan menangis kerana suami ni ada 1.2 juta million nak tunjuk tu. Ada juta-juta agak video saya. Sebenarnya video ni kalau tengok pada awal tak ada pun ayat jangan menangis kerana suami. Tahu tak video ni di-delete sebab ramai sangat orang report kepada FB. Sebenarnya bukan saya buat. Video-video viral saya tu saya tak buat. Kita tak buat, tapi pihak lain yang cut. Lepas tu dia ambil part-part dia tak ambil penuh, jadi orang boleh salah faham. Okey, pasal video ni saya pun hubungi dia, kenapa delete, hilang. Dia kata saya dapat report banyak sangat pada FB supaya delete video ni. Ada WhatsApp, ada, Masya Allah. Termasuklah saya, FB lah. Insta tu orang lain yang buka. Saya pun tak pernah tengok Insta. Saya buka memang tak jadi-jadi, tak reti lagi setakat ni. Tapi ada orang follow, kata saya follow kat Insta. Okey. Saya tak tahu dia follow siapa kan. Tapi FB tu ya, saya akan update, saya yang tulis sendiri apa semua. Sebab berusaha untuk ada connection kan. Jadi kita nak sebut fitnah wanita akhir zaman, cabaran teknologi dan media sosial. Kita fokus tajuk ni. Jadi siapa nak tajuk sabar ke apa, kena tengok video lain lah kan. Jadi sebab apa? Disebabkan media sosial boleh menjerumuskan kita ke neraka ataupun menjadi ladang pahala. Jadi kita kena ambil benda ni serius, bukan main-main. Dan media sosial ni adalah satu kurniaan Allah kepada kita pada hari ini. Kita tak boleh kata ini dunia semua ni, kan? Ini lara semua ni. Sebab Allah ya Khaliq yang ciptakan semuanya, termasuk FB tu, termasuk Instagram, termasuk semualah. Semua itu adalah ciptaan Allah dan milik Allah ya Malik. Jadi kita sebagai khalifah, kita tak jadi hamba kepada media. Media jadi hamba pada kita, betul tak? Media tu kita gunakan dia, kita manfaatkan dia. Tapi kalau masa kita dah terikut dengan dia, semayang kita lambat, kita sibuk ber-WhatsApp sampai dapur tak berasap, sampai kepala naik asap, keluar asap, bergaduh dengan suami. Kalau kita rasa kita dah kurang masa dengan anak, membawa maksud kita dah di luar kawalan diri kita. Maksudnya kita dah jadi hamba media sosial. Ada orang dia mula-mula okey, senyum, bila dibuka je WhatsApp, naik nombor orang tak bayar hutang. Kan? Maksudnya naik nombor orang tak bayar hutang. Ya Allah, pagi-pagi dah naik nama dia. Grup WhatsApp kan? Terus dia terpengaruh. Lepas tu dia tengok Facebook pula. Cerita orang tu, cerita orang ni. Keluar-keluar cerita pasal gosip rumah tangga orang. Faham tak? Dia pun bagi warning kat suami dia. Awak jangan nak jadi macam ni. Apa pula masalah saya pula? Terpengaruh dengan media sosial. Tengok cerita Nur. Media sosial tu lah kan. Malam ni Nur siri akhir kan? Kedua akhir. Tengok. Sudah bocor rahsia. Tak, saya pun tak pernah tengok walaupun satu episod. Tapi saya tengok ramai orang bergaduh dan stres sebab cerita Nur tu. Bukan ada malam ni. Tak tahu. Masya Allah. Biarlah kita lah nur di wajah kita ya. Amin. Wajah bercahaya ni. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya rasa malam ni last esok episod akhir. Gitulah. Jadi diorang sedang bergaduh kot sekarang ni. Betul lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Fitnah wanita akhir zaman, cabaran teknologi dan media sosial. Tak bergerak. Dik, yang warna merah tu. Betul. Naik tak? Okey. Subhanallah. Media yang baru diangkat sebagai kuasa besar kerana kekuatannya menyampaikan mesej menentasi sempadan. Betul tak? Sekelip mata boleh sampai mesej. Sekelip mata boleh menyebarkan aib. Sekelip mata kita boleh sebarkan kebaikan. Siapa pun boleh sampaikan ilmu pada hari ini. Walaupun dia bukan ustazah, bukan ustaz, siapa-siapa pun dia boleh dapat pahala melalui media sosial. Betul tak? Masya Allah. Pelbagai transaksi perkembangan ekonomi politik, semua-semualah bla bla bla. Macam tu. Sambungan, media baru adalah sebagai memenuhi tuntutan semasa terhadap konsep al-hikmah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah."
Serulah ke jalan Allah dengan hikmah. Dan para ulama ada menyatakan media sosial adalah salah satu medium dakwah yang berhikmah. Maksud hikmah di sini bijaksana, tepat, cepat. Maksudnya mudah. Dakwah tu tersebar dengan luas. Itu boleh termasuk dalam lingkungan hikmah pada hari ini. Siapa yang bijak menggunakan media sosial untuk berdakwah, untuk buat apa-apa yang baik, maka dia dalam lingkungan hikmah. Faham ya? Jadi kita nak masuk dalam kumpulan orang yang melakukan dakwah, insya-Allah. Okey, kita tengok lagi. Media cyber. Media cyber telah jadi sebahagian kehidupan kita. Betul tak? Selalu kalau siapa yang ikut kuliah saya kan, sekarang ni kalau kita nak muhasabah, tangan kita banyak pegang telefon ke banyak pegang Al-Quran? Telefon. Tangan kita banyak belai suami, anak-anak ataupun belai telefon? Telefon juga. Mata kita banyak tengok telefon ke, tengok Al-Quran ke, tengok muka suami ke muka anak? Muka telefon juga. Apapun alasan, saya tengok telefon, tengok muka suami, Ustazah. Suami ada sebelah, ada tengok muka suami kat telefon. Saya cakap sebab ini muhasabah diri saya. Saya sendiri pun selalu ditegur. Kadang kan suami tegur, kalau bercakap tu tengok muka. Sebab kadang kita ni tapi jawab tu, ya. Okey. Lama betul kita rasa ditegur, kita pun letak, ya. Dia pun dah tarik muka. Contohlah kan. Benda ni berlaku komunikasi kita seharian. Sebab itu, antara yang perlu harus kita buat, Masya Allah, sila ya. Di antara yang perlu kita buat, kita perlu buat jadual. Tak apa, nantilah dulu ya, kita cerita yang tu. Hampir setiap saat tidak terpisah, kadang-kadang dianggap penentu yang mencorak kehidupan. Ada kebaikan, ada keburukan. Latar belakang media baru ini ada sejarah sikit bla bla bla. Okey, di manakah kita? Adakah kita dapat sumber maklumat yang tepat daripada Al-Quran, hadis ulama, pemimpin ataupun badan berautoriti? Ataupun kita main share saja apa yang ada di media sosial? Ada orang dia jadi penyebar maklumat, pengamal media. Ada yang penerima maklumat, masyarakat awam. Para jemaah, para wanita sekalian, siapakah pelanggan terbesar media sosial? Orang lelaki ke orang perempuan? Yang paling aktif di Facebook, lelaki ke perempuan? Perempuan. Yang aktif di WhatsApp? Perempuan juga, betul ke? Tapi yang aktif komen-komen, lelaki ke perempuan? Dia tengok, kalau bab politik, memang lelaki kan? Bab sukan lelaki. Tapi kalau bab produk kecantikan, produk kurus, semua komen perempuan. Tadi ada satu produk tu adalah by seorang public figure juga. Sempat pula saya baca komen kan. Sempat baca. Lepas tu saya tengok komen tu sebab ribu-ribu kan. Semua perempuan PM nak produk. Lepas tu ada bergaduh, menegur. Orang perempuan ni tak perlu pun nak melawan-lawan, lelaki tegur. Cantikkan hati sudah, cantikkan akhlak sudah, muka tak cantik pun tak apa. Jadi, memang lelaki tu tempah padah. Sebab apa? Dia masuk dalam grup membawang perempuan kan. Saya tengok, ya Allah, banyaknya dia terima kritikan. Kami nak cantik luar dan dalam. Macam tu. Dalam kami pun cantik, luar pun kami nak cantik. Gini. Tapi saya amati nasihat dia betul. Hari ini sebab Facebook, media digembar-gemburkan tentang kecantikan luaran, itu, ini, begini, begitu. Fizikal ke, wajah ke, badan ke. Akhirnya wanita hari ini memang terpengaruh. Jadi mereka berusaha untuk mencantikkan zahir. Faham tak maksud saya? Faham kan? Tapi Alhamdulillah ada sekelompok wanita tak terpengaruh pun tengok Ella ni. Lalu macam tu je. Sebab apa? Dia menyibukkan untuk mencantikkan akhlak dia, batin dia, hati dia. Wajah yang cantik, akhlak yang baik, akhlak yang cantik, automatik akan melahirkan wajah yang cantik, wajah yang baik, wajah yang sejuk, wajah yang redup, insya-Allah. Okey, kita tengok penyebar, penyampai maklumat, penerima maklumat. Realiti pengguna pelanggan media. Kita tengok yang baca tajuk 50% terus komen. Yang baca isi 20% je. Yang baca komen 40%. Dan ramai kita kan kalau tengok, seronok baca komen. Lepas tu gelak-gelak. Kelakar lah komen dia bang. Baca komen dia bang. Abang tengok komen dia ni. Tengok orang balas komen dia. Padam muka. Contoh.
Ramai orang buang masa baca komen orang lain. Kita ada saham tak? Bila walaupun kita tak letak komen kita, tapi kita bersetuju dan seronok dengan komen dia. Ada saham sama tak? Kan setiap saat yang berdetik akan dicatat oleh Allah. Waktu itu kita sedang bersetuju dengan satu komen. Komen tu sumpah serana sebab marah orang yang kita marah juga. Tapi kita tak boleh nak marah. Kita tak reti nak komen. Tapi kita baca komen orang ni marah kepada orang yang kita memang nak marah juga. Padan muka. Saya setuju dengan komen ni. Saya setuju. Tapi tak tulis lah. Tapi zahir kita di luar ni, seolahnya kita bersetuju. Kita redha dengan apa yang ditulis. Walaupun perkataan keji, kita ada saham yang sama. Itu yang kita takut tu. Sebab itu pernah kan kita dengar satu hadis Nabi SAW. Ketika itu Sayyidatina Aisyah, dia sebut perkataan kepada Safiyah, ya Rasulullah, cukuplah Safiyah yang pendek. Saya suka bagi contoh ni supaya mudah faham. Safiyah ni isteri Nabi yang wajah cantik tapi fizikal dia pendek sikit. Masa tu Aisyah rasa cemburu. Sayyidatina Aisyah sebut, ya Rasulullah, cukuplah Safiyah yang pendek tu. Lepas tu Rasulullah kata, wahai Aisyah, kalau kalimah pendek yang kamu sebut tadi tu direndam dalam satu lautan, akan membusukkan satu lautan. Bukan maki hamun ni. Hanya sebut perkataan pendek, dan pendek tu betul Safiyah itu rendah daripada Aisyah. Jadi kita kena sangat berhati-hati. Kadang-kadang kita seorang diri kat rumah dengan telefon, kita boleh buat dosa. Kita baca umpatan. Ghibah sekarang dibuat secara berjemaah besar-besaran. Terbuka, betul tak? Dulu tutup-tutup, jumpa baru boleh ngumpat. Tak keluar rumah, tak ada kawan mengumpat. Rakan seperjuangan tak ada, tak boleh jadi ngumpat. Sekarang tak perlu pun. Duduk rumah masing-masing. Kita kadang jadi rakan mengumpat dengan orang kita tak kenal. Betul tak? Ada benda isu keluar. Contohlah kan, nak sebut contoh memang tak sedap. Tak sebutlah. Tak sebut pun contoh PU. Contoh. Okey. Isu PU tu kan, semua orang tahu, semua orang baca. Tiba-tiba orang stok FB tu lah, stok ni, baca-baca ni. Allah create satu peristiwa. Allah nak uji kita, sejauh mana keimanan kita. Adakah kita nak tumpang komen? Adakah kita nak share? Adakah kita nak tambahkan lagi aib dia? Sedangkan kita pun ada aib, Allah sedang tutup aib kita. Sekarang Allah uji, Allah buka aib dia. Sampai satu Malaysia tahu, bahkan mungkin di luar Malaysia. Sampai orang berjemaah kutuk maki hamun dia dengan macam-macam perkataan. Ya, dia buat salah. Kita pun ada buat salah. Bezanya Allah sedang buka aib dia dan kita Allah sedang tutup aib kita. Adakah kita nak bergembira di atas seorang saudara muslim kita yang sedang dibuka aib? Ustazah, memang patut pun dia kena macam tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Pendapat masing-masing. Sebab itu di FB saya cuba supaya tak bagi komen tentang isu ni. Cuba sedaya upaya sebab kita tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Hakikat sebenar cerita kita tak tahu sebab kita tengok dari sebelah pihak saja. Ustazah ni menyebelahi PU je nampak. Macam tu lah netizen kita. Kalau cuba jadi natural, tak menyokong, dia kata apa? Kita ni tidak bersama dengan mereka. Kita menyokong dia, tidak. Kita sebenarnya nak wujudkan suasana. Kalau ada aib saudara Islam, kita tutup sebagaimana hadis Nabi SAW. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tutup aib saudara Islam dia, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang membuka aib saudara Islamnya, dia bukan buka, dia tolong sebar. Saya bukan buka, saya tolong sebar je. Jadikan pengajaran. Sama-sama bermuhasabah kerana Allah. Apa-apalah kan. Apapun alasan kita buat, tapi ia melibatkan aib, benda yang memalukan, betul kan? Lalu Nabi bersabda, barang siapa yang menyebarkan aib seorang saudaranya, Allah akan buka aibnya walaupun dia melakukan maksiat di dalam rumahnya. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu ada mafhum hadis Nabi yang lain. Nabi sebut, siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, di akhirat kelak di padang mahsyar, bila saat dia dihisap oleh Allah, Allah akan turunkan sutrah. Allah akan turunkan penghadang. Seolahnya macam ada langsir. Dia dihisap antara dia dengan Allah saja. Di padang mahsyar tu orang tak boleh tengok aib dia. Lalu Allah berfirman, ini kerana ketika hidup kamu di dunia, kamu menutup sedaya upaya aib sahabat kamu. Sebab itu dalam satu hadis yang lain Nabi sebut, seorang mukmin itu bila dia melihat aib saudaranya, dia menjadi cerminan dirinya.
Dia tengok pergi rumah orang lain bersepah. Dia bukan balik bang. Dia tu kan nampak lawa macam tu rumah bersepah. Contoh, nak sebut aib tu boleh kan? Tapi kita tutup, tak sebut. Tutup dengan orang lain juga. Sebab apa? Dia jadi cerminan kita. Sekali-sekala rumah kita ada gak bersepah. Saya kalau orang nak datang rumah baru saya buat. Bukan teruk sangat. Rumah tak adalah bersepah sangat. Ya ke Ustazah kan? Tapi bila orang nak datang, kita beri dia kemas. Betul tak? Kita akan buat operasi. Operasi saya buat pengumuman. Anak-anak saya kena buat bahagian masing-masing. Dia dah dibagi tugas. Siapa jaga kawasan ni? Siapa jaga? Operasi kawasan masing-masing. 10 minit. Kalau orang datang mengejut, memang kena tunggu kat luar. Sebab apa? Kita ada anak kecil beza, betul kan? Kemas kita tetap ada waktunya memang bersepah juga. Nak sebutnya, bila nampak aib orang lain, kita akan nampak aib kita. Kita nampak ada seorang tu, dia tinggi suara kat suami dia. Ya Allah, teruknya ajar ni. Ketua muslimat tu, contohlah. Ketua wanita masjid ni. Ya Allah, nampak dia tinggikan suara. Kita pun terfikir, aku pun pernah tinggikan suara. Tapi Allah tutup aib, orang tak nampak. Kadang saya tu marah anak, saya tanya suami. Agak-agak jiran sebelah dengar tak? Sekadang tu kita rasa bimbang. Selamat Ustazah, jangan bimbang. Suami pun cover kan. Kadang kita bimbang bila kita naik suara tu, takut jiran sebelah dengar. Kita malu kepada orang luar. Kita tak malu kepada Allah yang melihat. Benda ni berlaku, kita sangat lemah, betul kan? Jadi bila kita nampak je aib orang saudara, kita jadi memantul pada kita. Jadi kita akan rasa, ya Allah, saudara tu adalah cerminan kita. Jadi kita akan tutup aib saudara kita sebagaimana kita nak tutup aib kita. Subhanallah. Okey, jadi kita yang mana ni? Yang baca tajuk, baca isi ke baca komen? Oh, laju je baca komen kan. Kadang berita tu tak baca sampai bawah pun. Hari ini viral pasal apa? Doraemon. Betul tak? Baca tak sampai habis pasal Doraemon tu. Doraemon tak bersalah dalam hal ini. Nobita juga yang dipersalahkan sebab dia pemalas. Betul kan? Nobita kan malah agak harap kepada alat saja. Kemudian awek dia siapa? Shizuka. Masya Allah. Okey. Saya kan baca komen netizen pasal Doraemon. Memanglah macam nak dilingkup kerajaan hari ni sebab isu Doraemon. Sensitif Ustazah sebut ni kan. Bukan maksudnya macam-macam maki hama ni. Semua boy-boy semua dikaitkan. Upi pen semua dikaitkan ni. Lepas tu Masya Allah, bila saya baca berita sebenar, berita penuh, berita asal, sebenarnya pihak Doraemon sebenarnya tak wujud lah kan. Tu kata Doraemon tak bersalah kan. Jadi produksi Doraemon kan dulu glamour. Semua ni membesar dengan Doraemon kan. Okey. Zaman kita sekarang, anak-anak kita dah terkenal Doraemon, betul? Sebab tak glamour sangat dah Doraemon. Sekarang ni, maksudnya tim Doraemon ni daripada Jepun, dia nak naikkan balik produk dia. Saya pergi airport, saya tengok banyak Doraemon. Lepas tu dia ada buat launching Doraemon, maksudnya gudang jualan besar. Di Johor satu tak silap saya. Satu lagi di mana? KL, macam tu lah. Maksudnya outlet terbesar dia. Semua barang Doraemon. Tiba-tiba dia panggil lah nak rasmi tu, dia panggil orang yang berkenaan. Jadi orang tu hanya sebut macam tu je. Ataupun pihak syarikat tu yang cadang. Nanti bila sukan sikit apa? Tahun melawat Malaysia 2020. Faham tak? Padahal ia bukan dideklar oleh kerajaan dan sebagainya. Jadi di situ saya baca ada salah faham. Terus orang cop, Ustazah ni PH ke? Saya ada dapat mesej kan, Ustazah minta maaf saya nak tanya, Ustazah ni PH ke? Saya kata kenapa? Lepas tu sebab Ustazah diundang sekian-sekian, sebab yang boleh masuk ni orang PH je. Faham tak? Saya kata subhanallah, saya orang dakwah, saya pakai baju putih ya. Baju putih. Saya harap orang baju hijau, baju biru, baju merah, baju oranye boleh terima saya. Maksudnya kalau saya bercakap atas dasar dakwah. Maksudnya kalau saya sebut benda-benda yang mungkin berkaitan dengan peringatan kepada pemimpin, bukan tiba-tiba saya bertukar warna lain pula. Faham tak? Pendakwah kekal berada di jalan dakwah, insya-Allah. Jadi tentang pangkah siapa tu, itu urusan saya dengan Allah, saya kena amanah, itu tanggungjawab pada agama Allah. Betul atau tidak? Jadi bab urusan dakwah, kalau kita tak boleh nak tinggalkan lagi politik,
jadi sempit. Jadi saya nak sebut contoh itu isu Doraemon, betul kan? Tapi dia jadi ramai dah maki hamun, sedangkan isu sebenar bukan itu. Bukan saya nak pertahankan pihak mana-mana, tapi saya nak tengok bahayanya hari ini fitnah. Sebab apa? Orang sangat malas untuk baca isi. Ramai baca komen, lepas tu seronok tengok komen. Sebab orang tu komen menyembelahi pihak dia. Okey, kita tengok. Jurang umur pengguna, remaja nombor 1, muda-mudi, hiburan, dewasa dari segi lebih kepada maklumat. Baiklah. Ni muda-mudi, hiburan, maklumat, remaja, hiburan. Saya pergi ke sekolah menengah, saya pergi ke universiti, saya buat survey kan. Kalau pelajar sekolah, kebanyakannya Instagram, betul tak? Lepas tu agak-agak dia orang follow siapa? Ya, dia orang follow artis. Kita ni, peringkat umur kita yang kurang muda ni kan, bukan tua ya. Yang kurang muda ni memang kita macam tak heran. Tapi kita kena meraihkan mereka masih remaja. Kalau kita marah-marah-marah, mereka tak akan ubah dengan marah. Kita memang kena rapat dengan remaja, dengan anak kita. Mereka pergi sekolah, mereka borak pasal artis. Akhirnya mereka follow pasal artis. Mak pula tak ada Instagram. Jadi anak saya sebab tak terlibat lagi dengan Insta, kalau anak saya dah mula buka Insta, saya akan buka. Saya akan jadi friend, saya akan pantau. Sebab dia kata, Umi, malulah nak buka Facebook. Facebook orang tua je. Betul tak? Remaja lebih kepada Insta. Saya pergi ke sekolah, dia orang cakap macam tu. Malulah buka Facebook macam orang tua je. Dia jadi begitu. Jadi kita kena juga tackle golongan muda-mudi di Insta. Jadi ibu-ibu, buka Insta bukan tujuan apa? Tujuan nak pantau pergerakan Insta anak. Benda tu dah jadi wajib ibu bapa hari ni. Supaya kita boleh tengok cara dia bercakap dengan kawan-kawan macam mana. Dan siapa friend list dia. Lepas tu dia follow siapa. Jangan sampai peringkat, saya ada satu contoh kes kan. Ada seorang remaja, bila tanya soalan pada mak kena marah. Dia rasa di badan dia ada perubahan. Dia nak tahu pasal perubahan badan dia. Ceritanya bermula daripada itu je. Dia tanya mak marah apa tanya soalan macam ni? Tak malu ke? Contoh, isu, dia tumbuh bulu ari-ari. Dia rasa macam takut. Dia pun cari maklumat di media sosial kan. Lalu dia adalah orang yang nak layan dia. Baiklah, adik, kalau adik nak saya pastikan sama ada adik ni normal atau tidak, ambil gambar untuk saya tengok. Faham tak? Semudah itu, remaja yang sedang keliru, ibu tak nak jadi kawan untuk mendengar, ayah lagilah, adik-beradik, dan dia rasa macam, normal tak aku ni? Adakah aku ni tak macam perempuan yang lain? Tiba-tiba ada orang dia rasa hanya dia berdua saja, faham kan? Dia ambil gambar, dia tunjuk, normal, adik, you are okay. Maksudnya awak ni normal. Mari sini saya tengok bahagian lain pula. Suruh pula ambil bahagian atas. Kalau ikut umur adik ni, bahagian atas ni sekian-sekian. Okey, ambil bahagian belakang, akhirnya satu badan. Akhirnya, remaja ini terjebak macam mana? Terikat, dia pun ugut. Kalau tak buat video tanpa surat benang contoh, saya akan sebarkan sebab ada muka. Saya akan hubungi ni. Akhirnya, remaja ni bila hubungi, buat pengakuan, macam mana saya nak stop. Sebab dia sentiasa ugut. Akan ni, jadi saya kena sentiasa hantar gambar-gambar yang lucah yang dia minta hampir setiap malam contohnya. Kalau tak, dia akan sebarkan di media sosial dengan muka saya. Sebab itu hari ini kita tak boleh nak ada jurang dengan anak kita. Mereka lahir, telefon dah ada. Kita ni lahir-lahir benda ni tak ada lagi, betul tak? Berapa tahun baru kita ada telefon? 5 tahun? 10 tahun? Yelah, kalau makcik-makcik ni baru 5 tahun pegang telefon kan. Dulu tengok orang muda pegang telefon kan main jeling. Astagfirullah dunia. Tapi hari ni makcik-makcik beria pula. Makcik-pakcik duduk kat kedai makan tunggu pun sama juga. Atuk nenek pun duduk tengok telefon. Dia lagi lama sebab dia nak tulis bukan satu. Tak jumpa huruf lah. Dah tulis ni lah pula. Dia kata, ya Allah, nak jawab salam pun panjang. Makan masa. Nak sebut, baru je pegang, baru jumpa, umur 50 baru jumpa telefon. Baru pegang dah 5 tahun pun tak boleh kawal diri. Anak kita lahir telefon ni dah ada. Mereka membesar dengan gadget. Jadi di sinilah cabaran ibu bapa. Sebab itu kan ulama kata, besarkan anak kamu dengan hidup dia, dengan zamannya.
Jangan buat perbandingan lagi. Mak dulu, kalau mak panggil sekali je, nenek lah, mak Umi. Mak Umi ni dulu panggil sekali, Umi terus pergi. Kalau tidur pun tegak bangun. Dengar suara mak kita panggil kan? Sebab kita tak ada dengar panggilan lain melainkan panggilan ibu kita. Tapi anak kita ada banyak panggilan WhatsApp untuk dijawab. Banyak panggilan PM untuk dijawab. Banyak panggilan kawan-kawan dia. Sebab tu kadang kita panggil dia tak dengar. Kita pun ambil lempar baling. Itu menunjukkan kita melatih ada sifat memberontak. Kita tak raikan dia membesar dalam keadaan ada gadget. Ustazah bagi ke gadget. Saya memang setakat ni tak bagi lagi lah. Sebab anak sulung saya baru tingkatan 1. Memang tak bagi. Dan dia tanya bila Umi bila boleh dapat, apabila boleh solat di awal waktu, boleh solat, boleh baca Al-Quran 2 muka surat selepas kali lepas solat. Maksudnya indikatornya kayu ukur bila dia boleh disiplin. Bangun subuh pukul 5 Umi tak kejut. Kemudian boleh ada beberapa ciri-ciri. Dah cukup ciri-ciri syarat ni, baru Umi percaya boleh pegang telefon. Itu pun Umi akan bagi mengikut waktu saja. Malam diharamkan. Nak tengok kena ruang tamu, tak boleh masuk bilik. Dia kata ketatnya sebab apa? Demi masa depan. Sama juga remaja hari ni nak bercinta. Bukan kita kata syarat mampu fizikal. Kalau mampu dari segi solat di awal waktu, mampu istiqamah dengan zikir, mampu istiqamah, itulah jadi pagar pendinding dia. Bukan kita halang, tak boleh bercinta. Kejar cita-cita, sebelum kejar cinta. Budak ni dah masuk universiti, nak cari pasangan bila? Habis belajar. Habis belajar esok kerja. Bila sibuk kerja, ramai hari ini, ibu bapa meluahkan, Ustazah anak saya tak nak fikir dah pasal kahwin bila dah kerja. Dan masa belajar dulu, ibu ni kan main lagi ugut. Kadang saya ditanya, remaja kan, pelajar universiti, Ustazah kalau kami dihalang mencari jodoh masa universiti, kami nak cari bila? Sedang masa ni lah kami boleh kenal, boleh bertaaruf. Tapi dengan syarat. Syarat tu tadi. Kalau kamu boleh taat pada ibu kamu, boleh telefon hari-hari, maksudnya tanya khabar, insya-Allah kamu dah kuat. Cinta kalau dah tiba masa jadi fitrah. Tapi belum tiba masa jadi fitnah. Kitalah yang kena guide. Islam ini agama fitrah. Dia tidak menentang naluri. Naluri nak ada pasangan, nak berkenalan, nak bercinta tu kita perlu raikan. Islam adalah agama yang menuntun fitrah, yang mengaturkan fitrah. Kitalah jadi kawan kepada anak-anak kita. Subhanallah. Kekeliruan maklumat, sekian contoh kekeliruan maklumat. Okey. Kena tak dengan tajuk yang diminta ni ya? Fitnah ni. Okey, ini pasal produk-produk ni. Fitnah semua ni kata tak halal ni. Ini halal tapi kan disebarkan kata tak halal. Kita atas dasar amanah tabligh fatona. Kita pun sebarkan dalam grup keluarga. Ni mak nak cakap ni semua haram, ada babi dalam ni. Ada DNA babi ni, ada khinzir ni. Sebab baru dapat maklumat jangan makan ni. Ni Cadbury, ni cat babi ni. Ya ada yang panggil Cadbury, dia je cat babi. Saya Ustazah sebut babi, lembut sikit khinzir. Kan? Betul lah tu, khinzir lembut sikit tu bahasa Arab, babi bahasa Melayu. Salah ke sebut babi? Tak berani jawab. Sebut khinzir. Okey, sebut babi rasa kebabian tu. Babi, saya sebab dulu saya kerja JAKIM, saya bahagian halal. Jadi memang main isu dengan khinzir, dengan babi ni. Memang main dengan industri, produk-produk ni. Saya nak bagi tahu pada wanita sekalian yang suka sangat share atas dasar amanah ni, tanggungjawab dan kesedaran ni. Kan apabila kita menyebarkan maklumat yang palsu, benda tu halal tapi kita sebarkan ia haram, maka kita telah mengharamkan benda yang halal. Ia berdosa besar. Ia satu fitnah. Kita walaupun buat atas dasar kesedaran. Ustazah, saya tak tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Sekarang tanggungjawab pengguna media sosial tabayun. Kita hari ni tak boleh jawab di hadapan Allah besok. Ya Allah, tak tahu masa share tu atas dasar tanggungjawab kesedaran je. Atas dasar insaf. Atas dasar apa pun. Tapi kita ada akal yang Allah beri. Kita ada kudrat, kita ada ilmu. Memang para ulama kata kalau kamu terima satu berita tabayun, selidik dulu. Lepas tu ada orang serang JAKIM. Kenapa JAKIM tak wawarkan? JAKIM dah wawarkan tapi orang tak viralkan pun jawapan JAKIM. Orang tetap nak viralkan benda ni berulang-ulang kali.
Saya bukan ada apa-apa pun share dengan syarikat-syarikat ni. Contoh Coca-Cola tu kan, Coca-Cola. Okey. Kita memang tak minum, saya pun tak minum. Tapi bila benda tu fitnah, tetap tak boleh sebar. Dulu orang kata, terbalikkan Coca-Cola tu, dia akan keluar la Allah la Muhammad. Ingat tak? Tapi cuba terbalikkan, tak jadi. Itu fitnah. Kemudian kata Coca-Cola tu ada arak. Fitnah. Sebab apa Coca-Cola, kilang terbesar, saya pun tak ada share apa-apa, Coca-Cola tak bayar saya ya. Saya cerita pasal fitnah media sosial. Kita ni kadang-kadang kita tak sedar kita termasuk orang yang menyebarkan fitnah. Walaupun kita rasa Coca-Cola ni kita kata menyumbang kepada Israel. Betul ke Coca-Cola menyumbang kepada Israel? Saya pernah dipanggil secara tertutup oleh board atas pihak Coca-Cola, turun daripada mana Mak-Mak Saleh semua kan. Sebab kita wakil JAKIM masa tu. Tertutup. Kita tanya semua soalan. Betul tak ada menyumbang kepada Israel? Dia pun terangkan sebenarnya kenapa Coca-Cola ni, contoh ya, ni contoh isu. Difitnah begitu dahsyat. Ada buat benda karat, lepas tu hilang karat, boleh bersihkan tandas, lepas tu dia buat ukuran gula. Kau nak bagi tahu semua minuman berkarbonat semua sama. Hasilnya akan sama, hilang karat, hasilnya akan sama, gula kandungan sama, bukan Coca-Cola sahaja. Tapi kenapa kami difitnah dengan begitu dahsyat? Sebab apa? Dulu dia orang ada satu bawah satu industri, bawah satu jenama, ada dua syarikat yang besar, jenama besar. Tapi mereka bila berpecah, pihak sana tabur fitnah. Dan dia tahu umat Islam sangat mudah sensitif dan terpengaruh bila libatkan ada arak, ada babi dan melibatkan Israel. Lepas tu dia kata sampai hari ini tak ada siapa yang boleh buktikan kami ada transaksi yang direct kepada Israel. Tak ada. Bahkan pihak mereka tunjukkan bukti di bahagian Palestin yang aman tu ada kilang Coca-Cola di sana dan banyak pekerja-pekerja di kalangan Palestin, kawasan yang tak bergolak tu bekerja di kilang tu. Kilang terbesar Coca-Cola antara terbesar di Asia ada di Bandar Instead. Saya tengok macam mana. Asalnya Singapura. Tapi saya nak sebut ramai mana yang terpengaruh dengan viral ni. Betul tak tidak? Dengan tular ni. Kita bagi persepsi Coca-Cola ni teruk, Coca-Cola ni tak halal apa semua. Kita tengok orang minum Coca-Cola. Ya Allah, Ustazah minum Coca-Cola. Astagfirullah. Betul kan? Maksudnya teruk sangat. Makan McD, macam tu. Sampai kita bersangka buruk kepada orang lain. Sampai kita rasa orang tu hilang soleh dia. Orang tu sekian-sekian. Kita judge benda-benda yang tak sepatutnya disebabkan kita tak tabayun. Saya ni bukan cerita nak suruh makan McD ke, nak minum Coca-Cola ke, faham ya? KFC ke. Isunya mereka memang ada logo halal, memang produknya halal. Kalau McD Malaysia dah declare berapa kali buat press conference dan mereka nak sama, mereka yang menuduh McD Malaysia ni ada sumbangan ke Israel. Sebab memang tak ada transaksi tu, tak ada kaitan apa-apa. Dan McD pun telah dibeli. Kalau KFC ni kita tahu bawah Johor Corp. Pizza pun sama, bawah Johor Corp. Dan dibeli oleh share terbesar orang Islam dan sebagainya. Dan pekerjanya pula siapa? Saya bawa sikit isu tu ya. Sebab ini pengalaman saya kerja. Kita dalam industri, kita tahu apa yang berlaku. 90% viral tentang produk halal tidak betul. Kebanyakannya fitnah. Contoh yang ni kan. Ramai mana orang maki hamun sebab gambar ni. Gambar ni 10 memang pork, memang betul pork. Pork ni apa? Babi. Tapi ada logo halal. Ramai mana maki hamun, apa JAKIM boleh bagi halal kepada babi? Sekarang sebenarnya, siapa yang tak logik ni? Orang kita bila tengok, kita sebenarnya boleh terus fikir siapa yang menipu letak ni. Tapi orang lebih percaya yang ni. JAKIM tak buat kerja ke? Jawatan agama tak buat kerja ke? Tidur ke? Saya tengok viral masa ni, maki hamun marah jawatan agama. Pertama, kenapa benda ni berlaku? Ada pihak yang nak menjatuhkan agensi agama supaya umat Islam tak percaya kepada agensi agama. Yang kedua, ada pihak yang nak melaga-lagakan umat Islam dan nak rosakkan akhlak umat Islam. Konon atas dasar agama, seolahnya membenarkan maki hamun. Dia rasa macam tanggungjawab lah ni. Padahal ini adalah fitnah yang jelas. Kemudian sebenarnya banyak produk nak jatuhkan produk. Contoh potato ni nak jatuhkan potato ni. Disebabkan fitnah tu je. Main viral je. Umat Islam percaya terus boikot. Roti ni nak jatuhkan roti ni. Permainan sesama industri. Tapi yang duduk di tengah ni adalah umat Islam. Boikot.
Saya minta maaf, ada senarai yang dikeluarkan contoh oleh persatuan apa-apalah pengguna Islam ke apa-apa, umum saja saya sebut, macam dah sebut kan. Senarai sekian-sekian, produk-produk ni kena boikot, ada kandungan-kandungan sekian. Tapi sebab apa? Dia orang nak menyokong produk Muslim. Tapi bukan itu caranya. Saya bukan kata-kata persatuan tu tak ya. Ada orang gunakan edaran ni, kenapa disebarkan fitnah kepada produk Cina supaya menyokong produk Muslim. Tapi benda ni berkaitan dengan diri kita. Fardu ain dia nak sokong produk Muslim. Nabi SAW pada produk yang halal daripada haram, fannaru auladi. Industri halal, setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka dia dalam rancangan hijrah untuk melapan ke lapan setengah. Jadi ia bukannya perkara yang ringan. Nabi sebut halal jihad. Mencari yang halal itu jihad umat Islam. Maksud kita berusaha cari makanan yang halal, artinya ada satu perjuangan kita. Dan bila jihad, insya-Allah kalau kita mati dalam keadaan kita berjihad. Macam itulah. Dapat pahala jihad, tapi bukanlah jihad yang besar tu, jihad kecil. Okey, kita tengok contohnya ni. Ni tengok gambar Coca-Cola, diletak gambar anak-anak ni. Faham tak? Ini memang ada pihak yang sengaja nak jatuhkan produk ni. Kita pun terpengaruh, kita pun share, ya Allah, seteguk air Coca-Cola umpama setitis air anak Palestin. Contoh macam tu lah. Padahal benda tu tak benar. Tapi kita rasa begitu. Sensitiviti umat Islam dipergunakan. Media sosial. Fitnah. Ni, Cadbury dia tukar gambar babi, nampak tak tu? Padahal dia edit. Babi tak bersalah dalam hal ini. Saya rasa babi memang tak redha umat Islam, siapa-siapa kan. Bila makin hamu guna nama dia. Betul kan? Walaupun dalam Facebook tu dia tak eja babi, dia eja wawi. Betul kan? Macam kita tak tahu kan? Anjing, wawi apa semua kan. Nak marah keluar je binatang ni. Dia makhluk Allah. Kita menghina makhluk Allah. Siapa yang cipta dia? Allah yang Khalik yang ciptakan dia. Dan tidak ada ciptaan Allah yang Allah buat sia-sia. Allah ciptakan khinzir tu ada peranan dia dalam ekosistem bumi ni. Dan memang kita tahu khinzir adalah satu binatang yang paling banyak diternak atas muka bumi. Khinzir adalah, sebut tu lembut sikit kan. Mau nampak ustazah sikit. Khinzir ni binatang yang paling susah nak mati. Kalau ternak ayam dan sebagainya, banyak penyakit ayam. Khinzir daripada hujung muncul dia yang comel cute kan. Ya cute kalau kita tengok. Jangan tengok khinzir hutan memang hitam muda. Kalau khinzir yang tu kan merah, masa kecil baby dia cute. Okey, hujung tu sampai ekor tu matilah seekor khinzir, semuanya boleh menghasilkan beratus-ratus produk. Pharmaceutical, bahan gunaan, bahan pencuci, apa-apa makanan semua. Ekor dia, rambut dia, bulu dia, usus dia, hati dia, pedal dia, gigi dia, tulang dia, semua. Sebab itu bila mati seekor babi, ia sangat menguntungkan. Binatang yang sangat menguntungkan. Dia berkualiti dan dia sangat murah. Saya tak nak kupas pasal ni. Itu memang dulu kita study bab ni nak bagi keterangan apa. Kenapa Allah ciptakan khinzir. Menjadi ujian kepada umat Islam untuk berjihad di akhir zaman ni supaya makanan, produk yang digunakan, produk muka ke apa ke, yang bebas daripada khinzir. Sebab itu kadang kita beli produk, produk ni bagus gini, tapi tak ada logo halal. Kita perlu ada rasa syubah, rasa ragu-ragu. Sebab apa? Ya Allah, khinzir ni boleh ditukar sampai tak keluar nama dia lah. Dia punya manfaat ni, pernah hotel minta, nak minta halal apa? Untuk kek dia buat. Kek dia kata dia tak masuk lemak babi. Cuma lemak babi dia letak dalam mangkuk, dia masukkan dalam oven. Lepas tu dia akan keluarkan balik. Dia akan buat sekejap, uap. Lepas tu dikeluarkan balik. Kemudian baru masukkan kek. Kira boleh tak? Tak boleh lah. Mestilah ada sesuatu tu, molekul-molekul udara tu kan. Sebab apa kita tanya nak sampai tahap tu? Dia kata tekstur kek tu akan jadi lain. Lembut, lemak. Guna berus babi, berus khinzir dengan berus sintetik lain. Kilat kek tu lain. Memang itu cabaran umat Islam. Jadi itulah kalaulah satu produk tu dihasilkan kan ada logo halal, dia dah dikira bebas. Esok ya to be continue. Sila tengok TV Al-Hijrah. Aduh, tiba masuk TV pula kan. Baru sekali dua je.
Kena bertolak sebelum subuh tu. Saat pukul 7 kena sampai. Saya tak berhajat pun nak banyak-banyak keluar. Cukup dah sebab kita orang Seremban memang jauh. Sekadar ada keluar TV? Ada, cukup dah tu. Kan, contoh kekeliruan maklumat dan fitnah. Okey, semualah McDonald lah, apalah. Okey, ni buat gambar macam darah, ya Allah. Ni pasal la Muhammad tadi tu, la Mekah, la Muhammad, la Mekah. Bila kita terbalikkan memang tak jadi pun. If you can read any Arabic, you can tell what is it. Yang memang fitnah, tak jadi. Tak percaya, cuba buat. Ini ringkasan lah gitu kan, kisah ni. Forensik tak keluar lagi berita. Semua dah buat kata ini mangsa penculikan organ. Semua maki hamun. Kerajaan hari ni tipu. Kata tak ada penculikan organ. Ada, ini buktinya. Sebab kanak-kanak ni organ dia ni. Dah keluar esok, forensik keluar. Result penuh. Dia dibunuh oleh ahli keluarga sendiri kanak-kanak ni. Yang bulan lepas ke 2 bulan lepas. Yang jumpa dekat Pahang tu. Dan kenapa organ dia hilang? Kesan dimakan binatang buas. Mula-mula tu orang dah sebar macam-macam grup, macam-macam berita. Semualah keluar, sensasi lah. Pasal penculikan organ ni benar-benar berlaku. Tapi dinafikan oleh pihak-pihak ni. Polis menipu, macam-macam keluar. Bila keluar yang ni, yang berita sebenar tak ada orang viralkan. Kerik. Diam. Jadi saya baca, ya Allah ni berita sebenar. Tapi orang dah maki hamun, memang dah buat dosa dah pun. Kita kata ini sekadar komen saya. Terpulang anda setuju ataupun tidak. Ya, anda tidak tak diminta untuk bersetuju. Feel free to disagree. Macam tu kan. Tapi akan dihisap tak? Tetap akan dihisap. Jangan kita rasa ini sekadar komen saya saja, pandangan ikhlas saya. Tapi kalau komen kita itu tidak benar, kita akan tetap menanggungnya di akhirat kelak. Berhati-hatilah. Sebab itu Nabi sebut dalam satu mafhumnya, mafhum hadis Nabi. Orang yang paling selamat di akhir zaman kita lah, iaitu zaman fitnah, adalah orang yang banyak diam. Orang banyak diam. Kita baca, kita nak komen pun tak tahu. Nak letak komen pun kita takut. Orang kata kau ni penakut, itu lebih baik. Hadis Nabi SAW, Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Maksud beriman, ada hari perhitungan, ada hari hisab. Falyakul khaira aw liyasmut, dia akan bercakap yang baik-baik saja walaupun dia nampak benda buruk depan dia. Walaupun benda ni memang buruk, dia doakan semoga Allah bagilah jalan penyelesaian kepada keluarga mereka ni. Semoga isteri tabah yang baik juga dia keluar. Semoga PU insaf. Maksudnya, tapi tu pun macam membawa juga tu kan. Macam ni. Maksudnya lebih baik aw liyasmut, Nabi kata, ataupun diam, itu lebih selamat. Okey. Tengoklah ni. Saya ambil gambar saja je, tak ada unsur-unsur apa-apa. Sebab apa? Ni bukan dia memang orang panggil apa? Yelah Sami. Edit. Memang kepala je dia tukar. Tapi ramai mana orang sebarkan dan orang kata ni betul. Yang ni cium tangan ni. Tak, yang cium tangan ni orang lain. Dan dia cium tangan siapa? Sebenarnya gambar mak dia. Dia ni siapa? Siapa? Tiba-tiba buat tak kenal. Apa? Tun Najib lah. Tun dah kan? Mantan PM kita lah. Tan Sri Najib. Datuk Seri. Minta maaf. Kan? Tolong cut. Datuk Seri Najib. Jangan viralkan pula. Ustazah tak kenal. Kenal. Okey, sebenarnya dia sedang cium. Gambar sebenarnya dia cium tangan siapa? Mak dia. Betul tak? Tapi ditukar. Tapi ramai mana orang dah maki amun, menyembah Israel apa semua. Sebab apa? Masa ni tak kenal maka tak cinta. Sekarang dah bertukar pula. Ramai mana orang ni dulu kita penyebar sebab apa? Sentimen politik. Atau dasar perjuangan Islam lah, apalah. Nak kata bahaya sangat sekarang ni. Betul tak? Masya Allah. Tengok ni. Sebenarnya fitnah. Kononnya ni Datin Seri Rosman ni tengok mas-mas. Saya bukan nak bela ya. Sekadar ambil gambar yang sebenarnya dia orang tengok ni pembinaan rumah. Sebenarnya duk tengok ni replika pembinaan perumahan. Tapi orang tukar kepada barang kemah pilih ni, nampak tak? Tapi sebab gambar ni ramai mana orang maki hamun, termasuk orang perempuan membawa maki hamun apa semua. Macam mana nak minta maaf? Saya bukan nak bersihkan dia orang ke apa. Saya nak tunjuk contoh. Media sosial ni jadi fitnah ni kepada kita hari ni. Macam-macam lagi lah cerita.
Ini pasal fitnah terhadap PAS ke apa ke, saya tunjuk contoh beberapa isu politik lah. Jangan tunjuk lama-lama, Ustazah laju sikit. Okey, sendiri edit, sendiri sebarkan. Semualah. Subhanallah, masa ni dia sakit sikit je Al-Fatihah dah. Dan dia hidup lagi pun sampai sekarang. Masa tu dia ada injek sikit je, dia jatuh, dikejar sebelum dikhabarkan Al-Fatihah, tiba-tiba keluar tarikh dia. Allahu Akbar, na'udzubillah. Safi Salim meninggal dunia akibat serangan jantung. Saya harap dia berterima kasih pada saya. Okey, Masya Allah. Puncak kekeliruan taksub fanatik, sikap taksub fanatik membuatkan kita sekian-sekian adab, etika munafik dan sebagai tekanan mental. Kita tinggal 10 minit lagi. Betul kan? Jam ni betul kan? Solusi. Okey, saya tunjuk laju-laju ni. Supaya nak tunjuk tak ni Ustazah? Fitnah dan balasannya. Sesungguhnya orang yang suka menghebahkan tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Maha mengetahui segala perkara sedangkan kamu tidak mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan fitnah terhadap orang-orang lelaki yang beriman dan orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka jahanam kerana perbuatan buruk itu, dan mereka akan beroleh lagi azab api neraka yang kuat membakar. Adapun orang-orang, semua ini firman Allah, ini hadis Nabi. Adapun orang yang diseksa dengan penyangkut besi yang menembusi pipi sehingga ke belakang lehernya, dan disangkut lubang hidung sehingga menembusi belakang lehernya, dan disangkut mata sehingga menembusi batang lehernya, ialah kerana kerjanya sejak pagi menyebarkan pembohongan ke sehingga seluruh ufuk penjuru dunia. Na'udzubillah min zalik. Tanggungjawab menangkis fitnah, tanggungjawab kita sambungan, etika kita di media sosial, SOP sebaran maklumat, sekian. Ni kenapa tunjuk ni kan? Nak tunjuk contoh, ikut tak Kokom ni? Tengok tak? Siapa yang tak kenal, malam ni cuba tengok ya. Kokom ni. Tak tidur malam. Sampai 3 pagi tak habis lagi. Nak tengok video dia semua. Video dia sampai orang tengok 2.3 juta. 1 juta. 9, banyak lagi lah. Ada yang lebih lagi. Tapi kalau kita tengok video Kokom ni, memang video dakwah. Bagus sangat video dia. Masya Allah. Dia cerita pasal LGBT hari tu, macam-macam isu lah. Walaupun dia buat ni, kan kita tengok orang muda buat dan dia selit-selit dengan mesej yang sangat jelas. Isu dakwah. Video yang macam ni lah yang perlu kita sokong, perlu kita tengok, kita sebar-sebarkan. Orang muda kalau bagi ceramah macam ni, dia bukan nak dengar sangat. Tapi bila bentuk visual, tengok macam ni dia suka tengok. Tadi saya tengok ada satu video tu hampir bilion. Maksudnya bilion ni kalau dah 100 juta jadi 1 bilion. 1000 juta. Oh, 1000 juta. Oh, saya tengok tu, tak apalah, tak pentinglah berapa tu. Tapi saya tengok video apa? Video bab tari menari. Lepas tu disebarkan dekat FB. Tarian yang ni, orang ni diikut tarian ni. Adalah sikit, tapi betapa ramainya remaja sebab hiburan. Just for love, dia kata. Untuk hiburan. Orang tengok sampai puluh-puluh juta. Orang tengok sampai ratus juta, million. Benda ni dan ramai remaja kita yang suka tengok sebab sekadar nak menghiburkan hati. Dia bukan sekadar menghiburkan hati, dia akan menggelapkan hati anak muda kita. Jadi kalaulah kita, dulu saya kan, saya start glamour bila? Ni artis ni kat depan. Kalau siapa perasan, dalam tempoh berapa bulan ni je. Faham kan? Berapa bulan, maksudnya saya start tu tak sampai setahun. Saya ingat lepas ayah saya meninggal dunia, 10 Ramadan tahun lepas, saya pun start menulis di FB, update sikit, lepas tu sekian-sekian. Lepas tu ada orang datang, saya ceramah, ada orang buat live, saya minta dia delete. Lepas tu ada orang update dekat YouTube, saya cari orang tu sampai jumpa, tolong delete. Peringkat awal, saya macam anti-social. Saya tak nak, maksudnya rasa macam tak boleh. Sampai peringkat, saya dipanggil oleh ada pihak. Dia kata, Ustazah sekian-sekian, Ustazah kena faham sekarang ni, kalaulah artis contohnya, dia orang dapat sokongan, dia orang diluaskan, disebarluaskan, dia orang ada follower. Kenapa kita tidak sama-sama berjuang di media ini dan kita dapatkan untuk tarik orang kepada kita? Sebab kita tak boleh lari dan medan dakwah hari ni, terpaksa guna media sosial. Dan kalau Ustazah guna, ia adalah satu bentuk hikmah pada hari ini. Saya pun mulalah belajar sikit-sikit, terima-terima.
tapi kita sangat kena mengawalnya, betul atau tidak? Sebab di situlah timbulnya fitnah, ancaman. Saya terima banyak juga ancaman, kecaman, kritikan, fitnah. Bukan saya tak terima. Ada orang cuba hack, ada orang cuba perangkap, itu ada. Sebab bila kita nak buat kerja dakwah, ada je benda tu. Macam-macam cara kaedah mereka cuba. Tapi itulah cabaran yang perlu kita lalui hari ni. Bila kita nak buat kerja dakwah di media sosial, ada orang yang tak setuju. Ada orang yang kata, Ustazah, jijik, gila glamour. Macam tu kan. Tapi contoh pada hari ni kan yang datang ni, kita tak undang. Orang memang datang buat live. Jadi benda tu pun tersebar. Saya masa tu, saya zikir apa? Ya Allah, Ya Barik, yang maha mengaturkan. Aku serahkan agenda dakwahku ini, Ya Allah, untuk diaturkan olehmu. Jadi bila datang je benda-benda ni, saya fikir, saya terus cakap, ini aturan Allah. Jadi bila saya sandarkan begitu, saya rasa tenang. Tapi kalau saya rasa saya lah yang susun, memang bukan saya yang susun. Maksud kalau saya susun, saya rasa susah hati. Tapi bila benda tu datang, saya kata, Ya Allah, Ya Barik. Masa peringkat awal, ulang 40 kali setiap pagi. Ya Allah, Ya Barik, Ya Barik, Ya Barik. Ya Allah yang maha mengaturkan, yang maha mengurus, yang maha mentadbir. Aku serahkan urusan dakwahku untuk diurus dan ditadbir olehmu, Ya Allah. Tiba-tiba datang tawaran ni. Tiba-tiba datang orang ni. Saya anggap itu semua aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu pun boleh amalkan zikir tu. Allah Ya Barik daripada Asma'ul Husna. Maksudnya Allah yang maha mentadbir, Allah yang maha menguruskan. Pagi-pagi sebut buat penyerahan kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan urusan hidupku hari ini untuk diatur dan diuruskan olehmu, Ya Allah. Cuba buat sehari, 2 hari, 3 hari, kita akan nampak kesan yang berbeza. Kita akan rasa urusan kita dipermudahkan oleh Allah. Urusan anak, ada je masalah, ada solution. Tiba-tiba cikgu telefon, emergency datang. Ya Allah, macam mana ni? Kita duduk jauh. Kita call kawan, tak apa, kita boleh pergi. Tiba-tiba ada je Allah selesaikan. Walaupun satu ketika ada aksiden. Berapa kali juga saya aksiden, terburu-buru kejar kan, langgar orang. Tapi Allah aturkan, bila aksiden tu, tiba-tiba keluar suami tu nak marah. Keluar isteri, Ustazah. Bukan sebab saya kata saya glamour, untung tak. Tapi boleh je saya langgar, belakang orang tak kenal saya, betul kan? Tapi sebab pagi-pagi kita buat penyerahan diri. Ya Allah, Ya Barik, Ya Barik. Kadang tak boleh 40 kali, kurang 10 kali, kadang 3 kali, tapi dengan khusyuk. Sebelum keluar daripada rumah, bangun pagi. Kita ada banyak benda nak diuruskan. Kita ada anak, kita ada suami. Kita bekerja, kita nak pergi ke sana ke sini. Ya Allah, Ya Barik, yang maha mengaturkan, yang maha mentadbir, yang maha menguruskan. Aku serahkan urusan hidupku pada hari ini dan seterusnya untuk diatur dan diuruskan olehmu, Ya Allah. Bila berlaku je sesuatu yang tak diingini, kita rasa tenang. Insya Allah, sebab Allah yang aturkan, Allah juga akan aturkan penyelesaiannya. Percayalah. Kadang-kadang tu kan clash. Saya nak pergi satu kuliah. Saya nak pergi satu ceramah. Saya ada pembantu PA yang tolong ni kan. Ustazah bertembung waktu yang sama. Kadang baru tahu pagi, benda ni bertembung waktu petang. Ustazah, saya minta maaf banyak-banyak. Tempat dua-dua ceramah besar, tapi bertembung saya yang silap. PA ni menangis-nangis dah ni, rasa bersalah. Kita kata Allah Ya Barik yang maha mengaturkan segalanya. Allah akan bagi jalan penyelesaian. Pertama sebut inna lillah. Ini datang daripada Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Saya kata Antikah, nama dia Ustazah Antikah. Antikah, kamu cuba bincang dengan dua-dua pihak. Siapa yang boleh mengalah, kita buat pagi besok. Dua-dua pihak kata esok tak boleh. Ada tak siapa yang boleh mengalah, buat petang. Ada satu masjid tu kata tak apa Ustazah, kita buat pengumuman secara mengejut. Kuliah Zohor tu kita alih lepas asar. Rasanya kalau orang kena pada kita yang menguruskan, marah tak? Marah? Marah. Saya pernah dulu, kan kita kurang pergantungan kepada Allah. Minta maaf bertembung, saya kena marah. Ustazah, bla 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 bla. Apa ni Ustazah gini-gini, ni. Sebab saya ingat dengan ayat yang manis, dengan suara yang lembut, minta maaf saja. Macam tu kan. Saya memang di luar, ingat suara yang lembut. Yang ni kita tak gantung pada Allah. Orang tu terbuka hati, tidak. Tapi bila kita nak buat sesuatu, kita gantung dulu kepada Allah. Allah yang buka pintu hati. Atikah kata, alhamdulillah Ustazah, Hajah tu tak marah sedikit pun. Hajah tu cakap adalah hikmahnya. Walaupun dia dah sangkut banner, walaupun dia pengumuman viral, orang pun ada datang kat tengah hari tu, tapi cakap minta maaf, tunda ke petang. Tapi orang tak marah. Bila datang lepas asar tu, saya kata, ya Allah, minta maaf semua apa. Dia kata, Ustazah ada hikmah. Lagi ramai boleh datang lepas asar daripada Pak Zohor tadi. Sebab ramai orang kenduri. Maksudnya
Kata saya kalau tak sebab tunda saya tak boleh datang. Seorang-seorang cakap, Bekasihlah tunda, mujurlah tunda lepas asar, saya boleh datang. Saya datang daripada jauh. Sebab tadi kalau lepas Zohor tu duduk kenduri lagi. Jadi sebab tu saya boleh datang. Saya kata, ya Allah, walaupun benda tu mengejut, tapi kita ajar diri kita setiap pagi, kita ada banyak urusan, nak pergi kuliah lah, nak pergi pasar lah, urusan itu ini. Ya Allah, ya Bari, ya Bari, ya Bari, ya Allah, Engkau yang maha mengatur, Engkau yang maha mengurus. Aku serahkan urusan hidupku untuk diatur, untuk diuruskan olehmu, ya Allah. Subhanallah. Kalau kita rasa kita yang atur hidup kita, Allah akan biarkan kita, Allah akan lepaskan. Kamu rasa kamu boleh atur dengan kudrat kamu, dengan akal yang kamu rasa bijak, dengan tangan kamu, dengan kaki kamu, dengan idea kamu. Sedangkan idea itu datang daripada Allah yang musawwir, Allah yang maha kreatif. Bijak kamu datang daripada Allah yang hakim, yang maha bijaksana. Kekuatan kamu, kudrat kamu datang daripada Allah yang qawi, yang maha kuat. Allah yang alim, Allah yang maha mengetahui. Bagi kamu pengetahuan, kita tak ada daya sedikit pun. La haula wa la quwata illa billah. Sebab itu kekuatan seorang hamba apabila dia jadi hamba. Kekuatan kita seorang hamba bila kita benar-benar jadi hamba. Kita benar-benar declare, ya Allah, aku tidak ada daya. Lalu akhirnya Allah yang aturkan semuanya untuk kita. InsyaAllah segalanya dipermudahkan. Kadang orang tanya, Ustazah macam mana? Ustazah macam sehat, kuat je, macam tak mengandung je kan. Jalan laju, ni 5 bulan lebih nak masuk 6 bulan ni. Kenapa nampak kecil je apa semua? Tak, memang ada kan, sebab tutup. Bukan tak ada. Ya ke Ustazah? Dia tak percaya kan. Lepas tu kadang memang kuliah. Boleh 3, 4, kadang 5 tempat sehari bergerak. Tapi sebab kita bukan bersandarkan pada kekuatan kita. Bila time saya rasa lembek, suami tahu saya dah tak larat, masa tu kita sebut apa? Ya Allah, ya Qawi, ya Aziz, ya Matin. Ya Allah, Engkau yang maha kuat, ya Engkau yang maha perkasa, Engkau yang maha teguh. Kuatkan diriku, berikan aku semangat, keperkasaan, dan berikan aku keteguhan pada diriku. Bukan suplemen yang bagi kita kuat. Ustazah ni, saya baru nak jual produk. Tak nak sebut, kalau kita yakin suplemen tu lah, kita bimbang, kita jadi hamba kepada makhluk Allah. Makan silakan. Tapi hakikat yang bagi kekuatan kita adalah Allah. Subhanallah. Okey, ni kokom sikit. Ni jangan tunjuk. Okey, ni pasal apa ni? Saya tak ingat. Tapi cecah 23 juta like. Pasal telur je. Ni siapa ni? Okey, jangan menangis kerana suami ni. Ada 1.2 juta million nak tunjuk tu. Ada juta-juta agak video saya. Sebenarnya video ni kalau tengok pada awal tak ada pun ayat jangan menangis kerana suami. Tahu tak video ni di-delete sebab ramai sangat orang report kepada FB. Sebenarnya bukan saya buat. Video-video viral saya tu saya tak buat. Kita tak buat, tapi pihak lain yang cut. Lepas tu dia ambil part-part dia tak ambil penuh, jadi orang boleh salah faham. Okey. Pasal video ni saya pun hubungi dia. Kenapa delete? Hilang. Dia kata saya dapat report banyak sangat pada FB supaya delete video ni. Ustazah 10 minit lagi insya-Allah. Alhamdulillah. Saya delete. Saya kata kenapa? Sebab saya bila baca komen, rupanya ramai orang lelaki tak boleh terima. Tajuk ni jangan menangis kerana dia, tak boleh terima. Kerana suami. Saya baca komen, saya kata kenapa video ni orang yang komen bukan ramai perempuan. Perempuan alhamdulillah, terima kasih Ustazah gini bagi kekuatan. Saya memang mangsa gini, saya tak nak menangis lagi walaupun suami saya zalim. Okey, perempuan okey. Yang lelaki, Ustazah kalau suami Ustazah nak kahwin lagi, Ustazah menangis tak? Dia kita tanya soalan tu. Lepas tu dia borak sesama dia. Alah Ustazah ni pun sama, dia pun menangis juga. Yelah Ustazah ni, namanya Ustazah. Sesama dia membawang, lelaki lah ke? Saya kata peliknya. Lepas tu ada lagi, ada ke Ustazah ni? Salah ke seorang isteri nak menangis kerana suami? Kalau suami Ustazah mati, Ustazah menangis tak? Ada tanya soalan tu. Saya kata yang meroyan lelaki rupanya tajuk ni. Sekarang orang lelaki marah, jangan menangis kerana dia. Ya dia buat orang perempuan menangis tak apa. Macam tu kan. Sila viralkan. Masya Allah. Sebab saya kerja perunding cara sebulan ni kan, rumah tangga. Allahu Akbar. Tapi dah di-delete lah tu. Tapi saya sempatlah ambil 1.2 juta ni. Tapi tak sampai. Yang lepas tu ratus-ratus ribu je. Bukanlah nak dibanggakan. Tapi nak kata peranan apa? Peranan tajuk. Tajuk ni main peranan. Saya tak ingat pihak mana yang buat. Bukan audio clear, pihak lain yang buat. Sebab apa? Diorang ni bila dapat view yang tinggi, diorang dibayar oleh FB. Sebab tu mereka ni gigih.
ambil macam-macam ustaz ustazah kan buat tajuk yang macam dahsyat sikit kan. Orang tertarik nak tengok, ramai orang tengok, sampai peringkat tertentu mereka dibayar. Itu income mereka. Bukan kita kata mereka buat salah ke. Walaupun pihak-pihak ni keluarlah mana-mana, saya kata macam mana pula ada kat sini, macam manalah muka di sini. Saya rasa dah malu, saya tak nak buka FB sebab nampak ceramah sendiri. Saya kata pihak-pihak ni, saya cakap jujur, tak ada pun yang minta kebenaran daripada saya. Ustazah, saya minta izin ya, saya nak ambil ceramah Ustazah ni. Walaupun dia orang ambil di page saya. Faham tak? Ada kita buat live di page kita. Walaupun di page, tiba-tiba kita buat, dia terus dah keluar dah dekat dia punya page. Lepas tu kita tengok dah puluh ribu dah sampai ni. Walaupun tak minta kebenaran. Saya nak bagi tahu ni kan, bukan saya, tiba-tiba tengok ni. Subhanallah, kalau benda tu, benda setengah orang dia memang strict. Kalau tak minta kebenaran tak halal. Macam tu lah kan. Tapi sebab benda tu dakwah, dapat manfaat, silakan. Macam tu lah. Tapi jangan sampai timbul fitnah pada saya. Bila dia cut, benda tu tak habis. Benda tu yang ramai orang kecam saya, bagi kod PM apa-apa Ustazah cakap macam ni. Sebab apa? Ada isu penting selepas tu sebenarnya. Tapi sebab dia tahu, ini kalau yang ni dengar, memang boleh viral ni. Dia fikir nak viralkan je. Tapi sepatutnya ada penjelasan selepas itu. Saya kata kenapa tak panjangkan, sekarang dia jadi fitnah pada saya. Dia kata tak apa Ustazah, ramai juga dapat manfaat. Bila saya hubungi pihak-pihak begitu. Jadi saya memang benarkan, tak kisah. Sebab memang ilmu yang saya ada bukan daripada saya, daripada Allah. Kudrat pun Allah yang bagi. Saya tak boleh nak declare ini hak cipta saya ke apa ke, betul tak? Bila mati saya akan mati terkubur jadi ulat, tak ada apa-apa, tak ada harga, tak ada nilai ketika tu. Tapi tolong jangan cut sampai boleh timbul fitnah. Subhanallah. Sebagai penutupnya, para wanita sekalian, saya kalau nak tulis apa-apa pun kan kadang-kadang dah tulis panjang, tapi save dulu. Save buat personal. Baca dulu 2-3 kali, sebab takut kata-kata kita ni berunsur-unsur ada peli orang lain. Kalau kita tulis tengah marah, tolong jangan post. Tengah kita rasa marah-marah apa-apa isu berita, tolong jangan komen, elakkan post apa-apa, luahan perasaan ke. Sebab ia sangat bahaya, dia memerangkap diri kita sendiri. Sebab itu bila nak buka telefon kan, jap cari telefon. Telefon baru. Telefon rosak, kan. Okey, tak adalah, telefon biasa je. Kadang tu nak ambil telefon, baca Bismillahirrahmanirrahim. Takut, betul kan? Sebab apa? Kita mula dengan lafzu jalalah, nama Allah. Mudah-mudahan kita kuat nak stop bila azan. Mudah-mudahan kita kuat nak stop bila nampak anak kita dah balik. Kuat nak stop. Ini perlukan kekuatan iman. Saya pernah dengar seorang guru ditanya, bagaimana saya nak mengawal diri saya ketagih. Dia kata yang boleh mengawal kamu dengan telefon adalah akidah kamu. Iman kamu saja yang boleh menyekat. Apa maksud guru? Ketika kamu rasa Allah itu melihat kamu, akidah tu kan yakin bahawa Allah melihat, kamu tak akan melihat benda-benda yang lara. Apabila kamu yakin bahawa Allah itu maha mendengar, akidah kamu yakin Allah maha mendengar, kamu tak akan dengar benda-benda yang lara daripada telefon ni, umpatan dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, saya rasa kan masa kita pun dah habis. Ibu-ibu sekalian pun perlu balik. Anak-anak pun dah tunjuk signal dia. Masya Allah, ada orang bawa baby dan sebagainya. Para wanita sekalian, bakal bidadari di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kata-kata hikmah Sayyidatina Aisyah, bukan Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah. Masa ni Rasulullah tanya di hadapan para sahabat lelaki. Rasulullah tanya di hadapan para sahabat lelaki. Rasulullah kata, siapakah wanita yang baik? Semua diam, tak boleh jawab. Kemudian balik Sayyidina Ali pun bagi tahu, tanya Fatimah, wahai Fatimah, sebentar tadi ayahanda ataupun Rasulullah bertanya, siapakah itu wanita yang baik? Siapakah wanita yang solehah? Lalu Sayyidina Fatimah tanya, apa yang kamu jawab? Kami tak ada jawab apa-apa. Lalu Fatimah kata, katakanlah kepada Rasulullah, wanita yang baik itu dia tidak dipandang dan dia tidak memandang. Yang kedua, wanita yang baik itu nama lelaki tidak meniti pada bibirnya dan namanya tidak meniti pada bibir orang lelaki. Maksud tak jadi bualan, tak jadi percakapan orang lelaki. Kemudian bila disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian Rasulullah pun tanya, Saidina Ali bagi tahu, itulah wanita yang baik. Lalu Rasulullah tanya, siapakah yang memberitahu kamu? Lepas tu Saidina Ali kata, Fatimah anak nemu ya Rasulullah. Rasulullah kata, Fatimah benar-benar belahan jiwaku. Masya Allah. Maksud Rasulullah membenarkan apa kata Fatimah anak andanya. Ciri-ciri wanita yang baik itu, subhanallah, kita cuba sedaya upaya kurangkan untuk mendedahkan diri kita. Bukan di luar ni, media sosial, betul kan? Ustazah cakap, ustazah banyak di media sosial tu. Betul kan? Kadang saya tak boleh kawal apa bila orang tag saya. Faham tak? Kalau ikutkan orang tag lagi ramai, tapi saya cuba hide sebanyak mungkin. Saya biar dulu takut orang tu kecil hati. Lepas tu tinggal sehari dua saya akan hide. Yang orang tag gambar jumpa-jumpa tu kan ambil gambar kan? Jadi saya nak cakap, tak boleh ni, jangan tag ni. Nanti orang kecil hati, faham ya? Tapi kita tak nak. Tapi bila video ceramah tu kan lain. Ada orang tanya Ustazah, kenapa nampak garang? Kat luar tak garang sebenarnya. Saya memang menggarangkan dan mengasahkan suara. Faham tak? Mengeraskan. Sebab Alhamdulillah setakat ni tak adalah orang melampaui batas. Saya takut kalau tengok ada komen orang lelaki kalau puji-puji tu kan. Saya akan kata, ya Allah dah timbul fitnah. Tapi saya tengok kita niat ni tak boleh nak lari daripada fitnah dan sebagainya. Kita teruskan minta tolong dengan Allah. Ada orang tegur ustazah sekian-sekian. Kita doa apa? Allah ya batin. Allah yang maha menutup. Tolong tutup aibku ya Allah. Allah ya zahir. Allah yang maha menzahirkan. Zahirkanlah apa yang aku sampaikan adalah kerja dakwah. Maksudnya memang kita kena dunia hari ni. Bukan dunia hari ni sajalah. Pergantungan dengan Allah tu memang kuat. Bila kita masuk ke media sosial. Subhanallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat manfaat pada ibu sekalian. Saya mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah berusahalah kita sedaya upaya. Sampailah kita dapat jannah. Dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita bukan penceramah, kita bukan pendakwah, kita bukan sesiapa pun. Tapi Allah ciptakan kita dengan peranan masing-masing. Berjuanglah di medan masing-masing. Berjuanglah dalam rumah tangga. Berjuanglah dengan suami sebagai isteri seorang ke. Tadi saya jumpa Ustazah, saya poligami masa semayang tadi. Lepas tu suami saya dengar ceramah Ustazah tadi, memang saya ada sebut saya poligami. Lepas tu suami saya ajak saya datang. Wallahualam, dia ada tak dalam ni? Wallahualam. Dia kata suami saya ajak saya datang malam ni. Tiba-tiba dia jumpa saya. Dia kata suami tu macam terdengar pasal isu poligami. Wallahualam macam mana. Ajak dia, tiba-tiba jumpa dekat masjid masa solat tadi tu kan. Saya nak sebut wanita yang berjuang dalam hidup poligami ataupun monogami apapun. Jangan pandang dunia orang lain melalui Facebook, melalui media sosial. Kita ada dunia kita. Ini perjuangan kita. Dan apa yang Allah beri kepada kita, inilah jalan ke syurga Allah. Allah bagi nikmat, kita syukur, jalan ke syurga. Allah bagi ujian, kita sabar dan redha. Ia juga jalan ke syurga. Dua-dua jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita dikumpulkan oleh Allah. Moga-moga di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.